Baik, kita kembali bersama di Rampai Pagi untuk pertemuan pada hari ini 24 Oktober 2023 Masihi bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1445 Hijrah. Dan biasanya kita ni mempunyai permasalahan di setiap hari. Cuma pembezakan seorang dan juga seorang itu bila bagaimana untuk mengawal keadaan sedemikian. Jadi masalahnya tu pada ketika ini aku banyak memikirkan perkara-perkara yang merungsingkan dan ada jalan solusinya. Jadi mungkin dapat Atu boleh kongsikan macam mana untuk kita ni keluar daripada solusi berkenaan. Saya mengungsikan. Ya, mungkin dapat oleh kerana saya bukan pakar motivasi. Sebenarnya hari ini kita ni ada pakar motivasi untuk sama-sama mengungsikan tajuk yang kita ni bincangkan. Memang kesan daripada tajuk yang kita ni bincangkan pada hari ini, kesan overthinking. Ya, memang akan ianya memainkan peranan yang sangat hebat dalam diri kita ni sekiranya ianya berlaku dan mempunyai kesan-kesan sampingan kepada kesihatan kita ni lah, mental dan juga fizikal. Jadi apakah sebenarnya yang akan dihuraikan? Kalau saya menghuraikan mungkin itu daripada pandangan saya. Tapi oleh kerana kita ni ada pakar motivasi kita ni untuk sama-sama membincangkan, jadi apakah pandangan daripada tetamu kita pada hari ini boleh sebenarnya meleraikan. Adakah kita ni masa ni berada dalam overthinking ataupun merasa kesihatan kita ni tidak terjamin disebabkan kesan overthinking. Jadi inilah yang akan kita bawakan. Baik, bila kita berfikir berlebihan ini sudah setentunya akan memberikan kesan kepada kita. Apakah kaitannya dengan diri kita ni dan juga berhubungan kita ni bersama dan keluarga dan juga sebagainya. Kita akan terus bersama dengan Yang Mulia Tuan Rusli bin Bujang, kaunselor profesional kita pada hari ini. Bagi segmen Pisai Tatu, kesan overthinking. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita terus bersama betul ya. Untuk kita mengungsikan segmen Pisai Tatu di mana akan mengungsi lebih lanjut berkaitan dengan overthinking ataupun berfikir secara berlebihan. Jadi kita terus serahkan bersama dengan Tuan Rusli, silakan. Okey, terima kasih Muhammad dan Atul. Menyimbat sedikitlah tadi Atul bila bertanya tentang perkara macam ni. Barangkali ini kali salah satu kegunaannya juga ada segmen Pisai Tatu ni. Saya yang mempunyai sedikit pengetahuan, kemahiran dalam bidang ini berkongsi apa tips-tips yang boleh digunakan. Ya, betul. Tapi sebenarnya kita ini dia boleh terlalu bergantung kepada pakar saja kan sebab bilangannya sangat terhad. Jadi dengan perkongsian macam ini artinya siapapun sana yang mendengar segmen ini mungkin selepas ini akan beroleh sedikit pengetahuan untuk membantu orang lain di sekeliling kita ini. Sebab isu kesihatan mental ini menjejaskan jumlah yang sangat besar. Satu daripada setiap 5 orang. Artinya kalau penduduk kita ini 500,000, artinya lebih kurang 100,000 yang mengalami ada kaitan. Kalau di rumah kita ini ada 5 orang, ada sekurang-kurangnya 800 orang. Kalau 10 sekurang-kurangnya ada 2 orang. Jadi dengan adanya pengetahuan macam mana ini yang insyaAllah akan saya kongsikan pada ini, mungkin lepas ini boleh membantu di peringkat awal. Okey, jadi pada hari ini saya tertariklah untuk memperkatakan tentang overthinking ataupun kali ada diterjemahkan secara mudahnya itu berfikir berlebihan dalam jangka masa yang lama secara berterusan, tidak ada penghujungnya, terus berfikir sekejap. Tapi tidak ada apa-apa diakhiri dengan tindakan, action apa. So itulah, dan overthinking ini somehow yang menjadi gejala yang menjadi ketara lagi pada hari ini. Kalau macam zaman-zaman remaja saya dulu tahun akhir tahun 70-an, 80-an jarang kedengaran overthinking ini. Tapi harian ini sudah semakin makin banyak banyaklah faktor-faktornya kenapa. Jadi sebelum saya bercakap tentang faktor itu, saya ingin menjelaskan sedikitlah. Perlu juga kita tahu macam mana membezakan berfikir biasa, berkaitan memikir. Sebenarnya berfikir ini adalah salah satu anugerah yang amat besar maknanya. Orang kata ini sebagai manusia, ini yang membezakan kita ini dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain, daripada malaikat, daripada bahkan apatah lagi daripada binatang kan. Binatang cuma bertingkah laku, bertindak mengikut dia punya naluri. Sedangkan kita ini manusia diberikan Allah Ta'ala tu dengan akal fikiran ini untuk memikirkan buruk dan baik ini tadi. Cuma masalahnya apa yang ingin saya perkatakan ini, kalau kita ini terlampau memikir itu terlampau banyak, terlampau lama. Jadi bila disebut tentang overthinking kan, kita ini tu berfikir terlampau banyak dan terlampau lama macam itu. Berfikir lama, fikir banyak, tapi tidak ada tindakan. Itu yang boleh menyebabkan
itu yang boleh katakan kurang sehat lah. Sebab bila petani fikir itu ia berulang-ulang, berbalik-balik semua. Bila petani terus berfikir macam ni berfikir dalam kepala petani saya berfikir dan terus petani memikirkan tanpa membuat apa-apa tindakan. Tapi itu menyebabkan petani dah lah namanya tu boleh anda memikirkan tentang penyelesaian masalah, anda petani memikirkan masalah, anda petani membuat apa namanya tu menjadikan petani anda berapa produktif lagi, sebab petani teranti dalam ia berlegar dalam pikiran itu siapa tindakan itu indah dah. Jadi supaya keadaan indah dah apa namanya tu jangan menjejaskan kualiti kehidupan petani, kualiti kehidupan siapapun juga petani. Walaupun Allah Taala bagikan petani kelebihan untuk berfikir apanya, tapi perlulah petani untuk mengenal pasti mengenal pasti apa sebenarnya mana petani memikir hal-hal itu yang biasa, mikir misalnya ada perkahwinan dalam keluarga misalnya, apapun yang perlu merancang, perlu petani merancang, perlu petani pikirkan juga. Tapi perlu petani bezakan dulu mana yang perlu berfikir secara biasa ni dengan yang indah ni. Kalau secara umumnya lah, kalau berfikiran ni sekurang-kurangnya ada 3 ciri-cirinya Bila kita memikirkan sesuatu tu, kita ni ada matlamat yang ingin kita dicapai. Jadi bila sudah kita dapat mencapai sesuatu itu kan, artinya ia akan apa namanya tu, bila kita mencapai matlamat itu, ia akan apa namanya artinya bila kita sampai mencapai matlamat itu sudah ada hal yang baik. Itu yang kita berfikir mengikut apa yang kita tindakan kita itu. Yang kedua, bila kita berfikir ni overthinking itu katanya artinya berfikir tadi itu berstruktur, ada struktur yang kita fikirkan, ada terus apa namanya ni astagfirullah, okey, matlamat berstruktur, dan yang ketiganya tu ia berkesan. Okay. So bila kita fikir dengan tiga-tiga ini, ada matlamat yang ingin kita dicapai, ada struktur yang kita fikirkan, dan yang berikan kesan yang baik. Itu tidak apa-apa tu, tidak menjadi masalah. Ini yang ingin saya perkatakan tentang overthinking ini. Kita ni itu tu terlalu banyak memikirkan tapi tidak ada tindakan itu. So itu yang boleh, itu yang memberikan kesan-kesan yang baik, okay, daripada kesihatan mental katanya apa dan sebagainya. Dan saya mengangkat dia ke dalam segmen sampai pagi ini untuk mengangkat kepentingannya itu, sebab kalau ia dibiarkan berlegar dalam pikiran kita ni, ia akan menyebabkan macam-macam tekanan, kerisauan ini, anxiety kalau orang kata ni uri sudah tu. Uri itu disebabkan banyak-banyak mikirkan kan, sudahkah tutup tambak tadi, sudahkah apa laginya menutup kunci pintunya, itu tu mikirkan hal sesuatu kan, ada tindakan. Okey. Kemudian akhirnya tu, dan akhirnya akan menjejaskan membuat penyelesaian masalah. Bahkan kalau ia terlampau banyak berfikir, ini boleh menjejaskan perhubungan kita ni, pekerjaan kita ni, akhirnya keputusan kita ni itu mungkin juga kurang terjejaskan oleh terlampau banyak berfikiran ni. Satulah sebagai tadi saya tertarik dengan bila Tuan mengatakan kan katanya kunci sekali serumah, dia boleh patah balik. Betul tak, kena setrika. Atau juga adakah kesan dia boleh patah balik juga. Padahal walhal macam kandiaganya tu sudah macam menyerang masa tu sudah suntuk. Tapi oleh kerana uri tu, jadi pasal balik untuk melihat pintu tu kunci kenda. Jadi itu adakah juga pasal overthinking? Termasuk overthinking. Bagaimana sebelum kita mengetahui antara faktornya, kalau sekiranya diam saja. Adakah itu boleh dikatakan sebagai overthinking? Bergantung. Sebenarnya diam dalam konteks hubungan terapeutik, hubungan yang terapeutik, maksudnya hubungan itu kata ni membantu seseorang apa. Diam orang ni sekurang-kurangnya ada 3. Diam yang berfikir, diam yang merenung jauh, dan diam yang mencuba mengingatkan akan kesilapannya itu. Jadi kalau diamnya itu bukan satu habit, maksudnya baru pada hari itu, patutnya kita dibagi ruang arahnya itu. So diam ini salah satu hal yang terapeutik. Ada beberapa hal yang terapeutik. Maksudnya itu kita ni mau upuk orang, kalau ia bersedih digusuk-gusuk. Kemudian yang kedua, kalau ia bersedih menangis, dibiarkan terpulang tu. Jangan kita ni unjuk tisu terpulang. Kalau kita ni unjuk ia menangis, kita ni unjuk tisu seolah kita ni melarang.
Jadi tapi dibiarkan. Tapi kalau ada tisu ampirkan saja. Ampirkan saja tisu itu. Jadi biar dia mengambil sendiri, Pak. Artinya kalau itu dibiarkan sebab tangisan itu terapeutik. Dan yang ketiganya tadi diam ni. Diam atau kesenyapan ini satu hal yang terapeutik yang boleh bantu seorang. Sebab dengan diamnya tu akan memberikan dia satu perenungan, celik akal apa. Cuma kata ni oleh kerana terbiasa. Selalunya kata ni putus. Itu apa bukan bilang memutus apa ni. Tapi sebenarnya tak boleh ada tu. Boleh menjelaskan. So kalau ia bukan satu habit yang diam selalu berdiam panjang lama tu, sebenarnya kata dibiarkan pulang gitu. Jadi kami tahu ia berbagai faktor. Jadi mungkin Tuan boleh menerangkan lebih lanjut lagi apakah antara sebab dan juga punca berlakunya overthinking. Sebenarnya banyak sebabnya. Padahal mungkin di mahawar saya tadi itu. Hanya saya generasi sebelum ini ada berfikir tapi tidak sampai ke tahap overthinking ini. Tapi somehow generasi pada hari ini ya semakin ketara, sikap dorang terlampau banyak memikirkan sesuatu hal ini sebelum dorang tu mengambil tindakan itu. Akibatnya dia menjejaskan sehingga dorang tu akhirnya tidak ada peluang membuat apa-apa. Banyak sebabnya. Sebab pertama tu mungkin salah satu tekanan ataupun ekspektasinya, jangkaannya tu yang berlainan itu. So ya, macam mana kalau misalnya dalam mesyuarat misalnya, ya ada idea yang bernas, idea yang baik mungkin disuarakannya. Tapi kalau kita mikir, macam mana kalau memikirkan idenya, macam mana ni kalau idea kau ni tidak baik, ni dah sesuai, nak marah sekarang, itu terlalu banyak hal satu akhirnya ia dah mengeluarkan idenya tu. Bahkan orang lain lagi bilang ngambil bersuara, idea tu ada arahnya tadi, lepas peluangnya tu macam tu. Sebab kan apa tingkah nanti. So itu salah satu puncanya lah terlampau mengharapkan tekanan itulah. Dan yang keduanya tu terlampau menginginkan kesempurnaan. Ini pun dia juga ni kata ni terlampau indah mau melakukan sesuatu sebab kata ni menunggu sampai tak ia baik. Akhirnya menjadi procrastinator menangguh-nangguhkan bekerja sebab mau membuatkan yang terbaik, membuat yang sempurna. Bagus untuk memberikan yang terbaik, membuat yang sempurna tu, tapi kadang-kadangnya ada perlunya kata ni membuat saja dulu, Sebab kehidupan tadi bukan pasal memberikan yang sempurna atas saja, tapi prosesnya adalah berlaku kalau tak hendak sempurna salah terjua. Artinya ada hal yang boleh kita dipelajari betul daripada kesilapan yang kita dibuat itu. Artinya kehidupan ini adalah sebuah proses, bukan hanya kita menginginkan yang terbaik, yang segala-galanya segalanya akan sempurna. Tapi itu, ini yang punca yang keduanya. Dan yang ketiganya juga, orang overthinking ini kadang-kadang mungkin juga disebabkan adalah pernah mengalami trauma. Yang tadi jarak. Saya trauma, jadi akibat trauma ni yang menjadi jarak tu indah tiap pulang melakukan banyak hal yang sepatutnya apa yang dibuatnya tu. Lepas tu macam membawa kereta misalnya, patut kena aku bawa kereta ni kadang dia pernah mengalami aksiden dulu sehingga akhirnya dia terpulang jadi berjalan nampak. Sekarang decision keputusannya terjejas tadi. So lebih kurang macam tu. Jadi secara Inggeris kalau sudah tadi dapat tahu apa punca-puncanya ni, apa yang menyebabkan ni tadi perlu itulah mempunyai coping mechanism, kaedah untuk mengatasi perkara ini supaya jangan ia menjadi tabiat yang indah sihat dan perlu ada counterproductive dapat kita ni menghadapi keadaan ini supaya menjadikan tadi lebih produktif dalam kehidupan kita ni, dalam pergaulan kita ni, dalam kita ni mengasuh mendidik anak-anak kita ni, membesarkan anak kita ni menjadi orang yang punya keyakinan dalam kehidupan kita itu. Ada beberapa secara ringkas kita ni untuk kita ni mencegah tu macam kalau bahasa modernnya ini mindfulness. Sebenarnya mindfulness ini lama kata ini macam memaknai menghargai apapun yang katanya ada dalam apa yang katanya makan saja masa kata ini makan mindfulness salah satu contoh mindfulness makan jadi kalau kata ini makanan ni kata ini masih lagi memikirkan sesuatu hal lain tadi sedang makan sama kawan sama girlfriend sama suami isteri tapi kerana kata ini terlalu memikirkan hal lain what happen dengan realiti tadi kata ini ada orang yang di samping kata ini apatah lagi makan tidak dapat menikmati makanan itu paling simple saja terlampau banyak dipikirkan tadi. Jadi kalau salah satunya itu adalah untuk menikmati apa satu kehidupan tadi seadanya, Jadi kalau apa yang kita makan tadi itu makan dulu, nikmati makanan itu dan insya-Allah itu akan memberikan hal-hal yang baik lagi daripada tadi mikirkan saja hal-hal yang belum tentu terjadi. Baik, semua permasalahan berkenaan bagaikan cuma hanya drama saja di kaca TV tuan, tapi hakikatnya memang ada kenyataan sebenar dan malah juga cerita sebenar ini, realiti ini memang lebih berbeza, lebih dramatik dan juga lebih memberi makna dibanding dengan cerita yang ada di kaca TV. Jadi mungkin tuan mempunyai ada sedikit perkongsian daripada contoh yang benar-benar terjadi. Alright. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang kejadian sebenar dalam kehidupan kita ni lah.
yang apa yang kata ni terlampau overthinking inilah di rumah, di tempat kerja, di sekolah apa. Macam dalam kanak-kanak lah misalnya, ia diberikan projek lah misalnya oleh di sekolahnya ke apakah institusi tempatnya belajar apa ni. Jadi bila yang itu ia sudah come up dengan satu apa tu contoh ini dalam keluarga sendirilah. My eldest son itu ada membuat apps untuk apa namanya ni macam Grab untuk kereta kan ini sudah Grab ya cuba membuat apps untuk dalamnya tu memberikan kemudahan-kemudahan macam mana menghubungi plumber, tukang pipe, tukang elektrik, tukang usaha aircon dan sebagainya. Jadi bila saya melihat sebenarnya sudah bagus. Dan itu sebenarnya satu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita ni hari ini. Maksudnya tinggal menekan app saja, mengusaha aircon, klik aircon itu ada saudara-saudara yang orang boleh dihubungi. Tetapi oleh kerana overthinkingnya ni, ini yang menghadangnya untuk lagi terus apa lagi wasnaik lagi. Kalau macam mana kalau macam ni, ni belum. Ia end up dragging terlampau jauh anunya tu sehingga anunya tidak terhasil. Bahkan pada sama ada sudah orang lain terpulang lagi. Padahal dia sudah memikirkan sudah berapa lama perang itu. So itu salah satu contoh sebenar dan itu yang terjadi dalam di sini. Dan saya percaya di luar sana itu banyak lagi hal-hal macam ini yang sebenarnya boleh terjadi. Terlampau itu tu memikirkan tapi tanpa tindakan. Itunya setelah kata itu buat itu membuat haniba. So antara memikirkan dengan membuat itu dua hal yang berbeza. Sebab perbuatan katanya itu insya-Allah ia akan mempengaruhi pemikiran tadi itu bila kata ni buat. Tapi kalau tadi itu semikir itu indah dan itu. Tapi tuan mungkin juga disebabkan ini kalau diambil lah daripada permasalahan zaman sekarang ini bila-bila kita ni yang mahu untuk mencuburi di dalam bidang perniagaan. Mereka inilah mungkin bagi pendapat saya mereka inilah antara orang-orang yang akan kebanyakan mereka mempunyai overthinking ataupun banyak berfikir kan memulakan perniagaan tapi dikhawatir takut rugi kan membuat di perniagaan sedemikian takut rugi disebabkan oleh masalah yang utama adalah kewangan. Jadi macam mana untuk menangani masalah overthinking tersebut? Ya. So itu saya tadi tu di sana tu bila ia membuatkan ia akan belajar sesuatu. Katakan ada tak kesilapan saja, rugi dia aja. So ruginya kesilapannya itu akan menjadi pengajaran arahnya, Tapi yang penting di sini tadi elemen yang penting adalah perbuatan kata itu, membuat itu, Saya bagi cuba tadi buat sebagai contoh lah. Cuba ikut saya. So tapi ikut arahan arahan saya. Kalau saya kata tepuk baru tepuk. Saya akan mengira sampai 3. Tapi kalau saya tepuk baru tepuk. 1, 2. Sedikit lagi kan? Okay. Kalau saya tepuk baru tepuk lagi sekali. 1, 2, 3 tepuk. Okay. So ini satu hal yang sangat menarik sebab ia antara perbuatan dengan pemikiran dan apa yang jadi ikut-ikutan kata ni. So awalnya tu tadi kan mendengar arahan pikiran tu mendengar tu arahannya. Tapi oleh kerana ada perbuatan pun turun otomatik akan mengikut. So ini membuktikan artinya pikiran-pikiran kata ni tadi kalau ia terbiarkan berlegar di sini saja tanpa ada tindakan ia akan terhenti sana. Tapi dengan tindakan yang tadi perbuatan ini ia boleh mempengaruhi sebaliknya pulang. Di sebelah sama juga macam-macam hal lain lah. Kata ni marah misalnya dalam hati, tapi muka kata ni happy. Boleh muka itu, ataupun sebaliknya muka marah tapi sini happy. Tidak dapat. So perbuatan tidak akan ada perlu di jalan saya ini. Jadi sebelum kita ni ke arah mempengaruhi kesihatan mental. Tadi saya tertarik bila tuan mengatakan sebenarnya marah tapi muka happy. Apa sebenarnya situasi itu? Sekian kalau marah itu sebenarnya ketani itu apapun yang tadi sebenarnya adalah di dalam kawalan ketani yang dipanggilnya ABC, Area Beyond Control. So dalam kehidupan ketani ini 90% sebenarnya boleh ketani kawal, terutama sekali berkaitan dengan perasaan ketani. Tapi sayangnya ketani cuma menggunakan yang 10% ini tadi. Ketani biar kata saya memarahi, apa ni mamar jauh hati. So jauh hati itu adalah your choice, pilihan mamar sendiri. Tapi kalau nyaman, aku marah, dapat. So, you mengambil 90 tadi. So, dalam hati ni, mungkin saya tunjukkan muka yang nampak confident, ada apa. Sedangkan muka yang confident dalam hati ni. So, anda akan menjejaskan sahabat. Tapi kalau Maman memilih untuk then your life hari ini, daripada pagi sampai ke atas sampai malam ni, feel down. Disebabkan oleh tadi, anda dapat mengawal perasaan tadi dalam hati. Tapi if you can control that, orang lain dia punya pilihan. Tapi aku yang dapat mengawal. Orang dapat gunakan biarkan orang lain untuk
menjejaskan perasaanku, hatiku pada hari ini. Jadi baguslah, walaupun marah tapi Suaranya bagus. Okey. Jadi di sini kesan daripada psikologi ya. Kalau tadi bagaimana sebenarnya overthinking ini boleh mempengaruhi kesihatan mental kita ni. Alright. So yang saya ambil yang jelas saya dululah. Kalau sudah kata ni terlampau banyak memikirkan ni ya. Pertama ia boleh menjejaskan ia boleh menimbulkan stres lah paling jelas lah, menyebabkan kita ni tertekan disebabkan terlampau banyak mikirkan dan uri kita ni uri tadi sudah tadi capai panjang lebar. Kebanyakan orang beruri apa itu salah satunya terlampau banyak dipikirkannya tu. Hal yang bukan-bukan, hal yang belum tentu terjadi tentang masa depan. Sampai ada yang ada klien lah sampai itu tuannya sudah makan penadolnya 10 biji sudah anda ada apa-apa je. Termasuk macam keropok lagi je. Penadol tu dimakannya. Sebabnya yang itu adalah urinya tu. Bukan disokat oleh hari ini. Jadi bila jadi yang diusai itu adalah pemikirannya tu. Kenapa tu ia beruri macam ini? Apa takut kerana takut itu satu hal yang ke depan yang belum tentu terjadi lagi. So disebabkan oleh overthinking tadi. Kemudian yang kedua tu yang besarnya ayat ni. Bila kata terlampau banyak berfikir apa dia, ia menyebabkan itu tidak ada tindakan, indecision. Tidak ada membuat apa-apa tindakan pelangsungnya. Kalau terlampau banyak fikirkan itu tadi. Kemudian yang ketiganya, kata ni boleh hilang productivity. Kerana sepatutnya meluangkan masa berminit 5 minit macam ni, tapi sepatutnya melakukan satu tindakan, tapi kata ni end up sepanjang hari itu bersugul hati apa dan sebagainya. Sebenarnya boleh ada satu teknik yang bagus. Dipanggilnya teknik 5 minit. Okay. Kalau tak pada harian misalnya tadi bagus kedua saya mulai sudah Muhammad jadi sebenarnya okey ada satu teknik bagus, very effective macam okey dapat tadi bagi assurance, tadi bagi ruang arah diri kita ni okey 5 minit ya aku akan bersedih, aku akan marah ke apa 5 minit saja contoh. So jadi dalam 5 minit itu kita akan sama ada berdiam diri tadi ataupun melampiaskan marah pada hal yang secara positif 5 minit saja. Tapi habis 5 minit dan kita sudah seolah masalah sudah kita tutup dan move on. Okay. So itu salah satu teknik. Artinya bagi ruang pada diri sendiri 5 minit saja. Jadi kalau malam-malam tu jadi sudah otomatik kita itu kita ni sedih, kemarah, 5 minit dan sebagainya kita ni buat. Okay. So itu salah satu teknik lah kalau untuk kita ni hilangkan anaknya. Dan yang ketiga ada seterusnya itulah kalau tadi terlalu banyak overthinking ini boleh juga menjejaskan tidur kita ni. Tidur kita ni terganggu. Manindak berkali lagi kita ni fikir yang perbuatan kan yang sepanjang hari itu masih ada kepikiran kita ni. Bila kepikiran itu yang boleh menjejaskan. Tentu akibatnya kena ini menjadi satu kitaran kitaran risau, worry dia menjadi overthinking. Bahkan overthinking terus lebih overthinking makin banyak overthinking. Dan kita ni perlu memutuskan, memecahkan lingkarannya itu tadi, kitarannya itu supaya jangan dia berterusan lagi menjejaskan kita. Sebabnya itu tu yang paling penting, ia boleh menjejaskan kita ni keupayaan kita ni untuk membuat keputusan. Sepatutnya ni aku belajar, aku melanjutkan pelajaran. Tapi kerana banyak boleh ke mampu kan? Macam mana dengan anak-anakku? Macam mana ini ada perbuatan. So itu artinya break the cycle itu, dan kita ni perlu buat keputusan yang sepatutnya itu. Kalau tak salah juga, ia akan salah satu daripada proses kita ni belajar berkaitan kepada ini. Baik, elakkan daripada kita sentiasa ataupun membuat overthinking ini kerana ianya akan memberikan negatif kepada diri kita ni. Yang penting pecahkan pengisian overthinking tersebut, iaitu banyak berfikir terlalu lama dan juga tidak ada tindakan. Jadi kita elakkan daripada tidak ada tindakan tersebut, lakukanlah usaha berkenaan ya. Baik, tadi telah pun dikongsikan daripada Tuan berkaitan dengan secara teori sahaja. Bagaimana pula dengan secara praktikal? Apakah ada teknik ataupun intervensi ya yang boleh digunakan Tuan? Ya. Ada sebenarnya banyak teknik kan. Saya menggunakan kadang-kadang yang ada dalam terapi lah, dalam psikologi positif dan juga counseling. Salah satunya itu dipanggil CBT Cognitive Behavior Therapy. So dalam CBT ini yang beritahu cognitive behavior, artinya cognitive itu pemikiran, behavior tingkah laku. So kalau tadi mengubah sesuatu itu ubah pikiran, ubah dengan tingkah laku tadi. Itu yang tadi itu yang perbuatan itu. So jangan hanya tadi fikir positif, tapi perbuatan kita pun perlu positif. Dan bila dua-dua ini jalan seiring, so insyaAllah kita akan menjadi lebih positif dari tadi. So artinya yang pertama itu kita ini perlu ubah fikiran katanya ini, dan insyaAllah
pola kehidupan tani tingkah laku tu akan berubah juga. Contohlah kalau macam aku ni apa jual anu saja darjah 6 saja kelulusan sekolah rendah apa. So kalau ia macam tu kan terus berfikir macam tu, ia hendakan anu tu memajukan dia akan terus merasa ia ni kehilangan sendiri siapa-siapanya. Tapi kalau mengubah reframe lagi ni teknik kedua reframe sebenarnya dapat aku sekolah tapi aku mempunyai kelebihan dari segi aku ada kemahiran tertentu. Ya seorang nelayan yang pakar misalnya boleh jadi nelayan profesional di luar sana bahkan dia boleh mendapatkan. So dengan mengubah pemikirannya itu yang pertama. Yang kedua tu petani perlu mengenal pasti overthinking tadi atau sekali pemikiran negatif. Kalau ada pemikiran negatif tadi yang ada asas tadi atau ketani ubah, okey, ketani kenal pasti dan ketani ubah. Ada dua bentuk pemikiran yang tidak rasionalnya. Pertama tu dipanggilnya catastrophizing, macam membesar-besarkan kalau macam mana kalau banyak tu orang kata ini tu kalau kurang dilebih-lebihkan exaggerate kalau itu kata surprisingnya. Dan ini satu bentuk pemikiran negatif tu orang kata ni itu pemikiran negatif itu perlu dielakkan. Yang kedua ni ini pun juga dipanggilnya all or nothing. Macam mana kalau habiskan semua kata ya kan. So seolah satu hal yang kecil ini semua akan menjadikan semua. Itu adalah all of nothing thing. Dua bentuk pemikiran negatif. Ya ada banyak irrational thinking, pemikiran tidak rasional, tapi itu dua tu berkaitan secara langsung dengan pemikiran negatif ini tadi. Yang seterusnya adalah ada dipanggilnya grounding teknik. Jadi bila dalam keadaan ketani terlampau banyak ketani fikirkan ini, ada grounding teknik itu untuk ketaninya orang berpijak di bumi nyata ni. Tadi macam seolah macam dalam keadaan panik kan tu. So start mengira 5, 4, 3, 2, 1 macam tu. Itu kaedah anu lah salah satu kaedahnya. Kalau maksudnya itu kan macam kata rocket launching kan 5, 4, 3, 2, 1 konya. Jadi tadi kalau tanda mau bangun misalnya kan perlu action gitu. Malas bangun. Jadi kita tadi start mengira kepala 5, 4, 3, 2, 1 bangun satu. Okey. Atau satu teknik. Kemudian sama juga dalam kira 5 juga dipanggilnya grounding teknik ini. Kalau kata ni anda mau melakukan sesuatu apa-apanya, 5 kata ni pandang 5 perkara. Bunga, kertas, laptop dan sebagainya. 5. 4 apa yang kata ni boleh sentuh. Sentuh. Satu. Sentuh 4 perkara. Pandang 5 perkara tadi, sentuh 4. 3 ni yang boleh kata ni yang boleh kata ni dengar. Bunyi aircon, bunyi burung di luar itu. 2 tu apa yang boleh kita ni dengar, rasa, sentuh. Dan sekali itu tadi rasa. Yang 5 senses kita ni. Sekali itu rasa. Bila kita dibuat semua ni, sebelum ni tadi orang yang bori, ia pun macam-macam dan tenang fikirannya. InsyaAllah tu. Kalau yang buat 5 ni dipanggilnya grounding teknik. Ya insyaAllah akan menjadi lebih tenang. Itu salah satunya lah. Kemudian jangan juga kurang atau tadi perlu ada. Kalau tadi sokan petani itu dalam keadaan tertekan, tadi boleh mengadakan teknik ini untuk mengurangkan tekanan. So ada beberapa teknik lah. Contoh salah satunya itu teknik pernafasan, teknik dalam deep breathing lah. Tarik dari hidung, masukkan ke perut. Ini dalam pasal panjang lah. InsyaAllah mungkin dalam kesempatan breathing ini pun selalu teknik yang sangat luar biasa juga. Cuma kata ini dah tahu kelebihan breathing teknik ini. InsyaAllah masa akan datang. Yang kedua tu relaxation, mengosongkan fikiran, dan yang ketiga tu perlu melakukan sesuatu aktiviti lah. So itu adalah antara beberapa suatunya sebagai rumusan lah saya rumuskan tu saja. Sebagai rumusan untuk mengelakkan tadi berlakunya overthinking ini. Jangan tadi berfikir tadi itu in control everything. Maknanya dapat mengawal segala-galanya. Ini dah dapat. Tadi kontrol saja apa yang dapat kita ni kawalan tu. Ada dapat kita ni. Kalau tadi kalau melakukan sesuatu, kalau tadi ada senarai 10 misalnya, tadi pun boleh memudahkan kita ni akhirnya in action dia membuat kita ni membuatkan sesuatu. Tapi kalau tadi ambil satu saja, satu hari kita dilakukan, akhirnya satu hari akan memberanakkan akan kita ni mau menginginkan lagi yang lain daripada satu hari tadi. So itu sebagai rumusan saya lah untuk memberitahu bahawa macam overthinking, mengelakkan overthinking ni. Kalau tadi ada senarai untuk kita lakukan sepanjang hari pada minggu tu, pilih dulu satu daripada banyak. Pilih satu dan fokus satu ni. Tadi buat yang satu dan insyaAllah satu akan menjadi yang dan yang kedua itu perlu tadi apapun yang kita lakukan kita ni terima tak seadanya apa yang kita ni. Artinya kalau tak salah atau kesalahan itu adalah bagian dari proses belajarnya itulah yang ketiga tu. Kemudian kalau tak ada sesuatu yang kita ni memikirkan tadi tanya balik dia, question ourselves, challenge ourselves, benar ke ni yang aku fikirkan dia kalau anda menjelaskan kata ni apa-apa dalam masa 5 hari tidak ada apa-apa carry on saja. So I think itu sebagai dan sebagai akhir sekali itulah
gantikan segala pemikiran negatif, pikiran-pikiran yang dah membawa ke mana-mana tadi dengan positive affirmation, dengan pendedahan ataupun memberitahu diri kita sendiri, insya-Allah apapun yang akan ibu tani adalah yang terbaik bagi diriku yang aku ingin lakukan pada masa ini. Dan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Taala akan membimbing kita tadi selepas satu proses kita sudah berikan yang baik, resultnya itu insya-Allah terserah atau kuasa Allah Taala. Okey, tadi ada jasmani, tadi ada rohani. Alhamdulillah. Betul. Jadi dengan adanya pengongsian daripada topik yang kita bincangkan pada hari ini dalam segmen Saya Tahu, overthinking, kesan overthinking, dan saya Nyanang tadi bila seperti yang Muhammad katakan bertanya pada saya, tadi ada pakai motivasi. Jadi dengan penjelasan itu dapat tadi guna pakai untuk menerapkan lagi dan juga memberikan kepada penonton kita. Alhamdulillah. Dan yang saya suka bila tadi marah, tadi muka kata ni senyum. Dan satu lagi, jangan dibesar-besarkan, jangan dikecil-kecilkan, dan bila satu salah jangan yang melarat sampai kesemuanya menjadi salah. Itu perlu dielakkan ya Tuan ya. Alhamdulillah banyak sebenarnya yang Ketani dapat ilmu yang diberikan dan juga yang perlu Ketani praktikkan dalam kehidupan kita, kerana kesan overthinking ini boleh mempengaruhi kesihatan mental kita. Betul, bisa ya Datuk ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Rusli bin Bujang kerana berkesudian untuk bersama bagi mengupas bersama segmen Bisa Tahu Kesan Overthinking. Terima kasih Tuan. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.